Al-Qarib Al-Mujib. Allah maha dekat dan yang maha menjawab panggilan. Barangkali ini adalah dua nama Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Qarib dan Al-Mujib, yang paling mencabar untuk dikongsikan dalam satu ruang waktu yang sangat ringkas. Kerana ia berkaitan dengan doa dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menyebut ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah teras kepada ibadah. Maksudnya semua ibadah yang kita kerjakan, asas dan terasnya adalah doa, memanggil, bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan kedekatan Al-Qarib dan meyakini Al-Mujib yang menjawab semua panggilan. Dan apakah maknanya kalau kita salat berpuluh rakaat, kita berpuasa sebulan lamanya, dan segala macam amal saleh yang kita kerjakan, kalau ianya kosong daripada hubungan merasakan kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala dan bercakap terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau rakan-rakan sahabat saudari yang baru mengikuti Hijraat, siri wahai Tuhan untuk tahun ini, Ramadan tahun ini, kita tumpukan kepada aspek menghayati nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat pada tahun yang lalu, kita membawakan siri dekat, dan di dalam siri dekat itu kita membincangkan dengan lebih panjang lebar secara umumnya melibatkan aspek Al-Qarib dan Al-Mujib, betapa dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjawab panggilan hamba-hambanya. Dan dalam siri dekat kita kongsikan doa-doa para anbiya, orang-orang saleh yang boleh kita amalkan dan jadikan sebagai bacaan wirid harian. Dan hari ini kita akan lihat Al-Qarib Al-Mujib. Kalau kita mulakan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Qaf, ayat yang ke-16, surah yang ke-50. Allah menyebut walaqad khalaqnal insana, kami yang demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan Allah tahu semua bisikan hati yang manusia itu ada tersembunyi di dalam dirinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, aku yang ciptakan kau, aku tahu semua bisikan suara hati kau, dan aku lebih dekat kepada kau daripada urat lehermu sendiri. Masya Allah. Dan kalau kita lihat, itu gambaran betapa dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Dan demikian banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebut tentang Allah dekat. Inna Rabbi qaribun mujib, kata Nabi Saleh alaihissalam kepada kaumnya sewaktu mengajak mereka kepada Tuhan. Dan sebelum kita melihat beberapa aspek yang mungkin saya fikir paling foundational, sebab kita tak mampu nak rungkaikan demikian luas aspek doa ini, yang mana para ulama menulis buku khusus untuk kita memahami dan menghayati aspek doa, adalah kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Satu ketika Umar menyebut dia berdoa dan dia tak pernah kisah tentang apa yang hadir dalam bentuk jawapan doa itu. Tetapi yang Umar kisahkan adalah sama ada dia rasa mahu berdoa ataupun tidak. Kerana itu menggambarkan kedekatan atau kejauhan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dekat, kita akan terus, sering dan sentiasa bercakap, memanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sehingga Umar menyebut tak kisah pun dapat ke tak dapat apa yang diminta, tapi yang penting doa. Dan yang lebih dibimbangkan itu ialah apabila hati tak rasa nak berdoa, habis solat rasa macam tak ada benda nak minta, rasa tak ada benda nak luahkan. Dan ini sebenarnya satu perkara yang membimbangkan. Kalau kita lihat, ada dua masalah orang yang tidak berdoa. Yang pertama, dirasa Allah jauh, dirasa Allah tak dengar apa yang dipohon, dan kadang-kadang dirasa diri dia tak layak untuk Tuhan menjawab panggilan dia. Dan untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Ini dia ayat dalam rangkuman ayat-ayat Ramadan. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila mana hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku,
Kan ramai dalam Ramadan ni, kadang-kadang bulan-bulan lain ni tak teringat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila bulan Ramadan, ada terdetik di hati nak dekatkan diri, nak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab. Kalau ada yang bertanya, pasti akan ada yang bertanya, sebab Allah guna wa idza, seolah-olah memberikan makna pasti sampai satu masa hamba aku akan cari aku. Dia akan bertanya tentang aku. Selalunya dalam Quran, bila Allah menyebut tentang sesuatu perkara yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad, Allah akan sebut qul, katakanlah X, Y, Z. Tapi dalam aspek doa dan kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah skip perkataan qul, tak payah sebut katakanlah, fa inni qarib. Terus Allah bercakap direct kepada kita yang ada perasaan, ada naluri nak bertanya tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da' idza da'an. Aku menjawab panggilan seorang pemanggil. Tak kira siapa pun dia, kalaupun dia memanggil aku dalam keadaan dia berlumuran dosa yang banyak, atau dia panggil aku daripada tempat yang mungkin kita anggap hina, kelab malam atau tempat-tempat yang kita tak nak jejakkan kaki pun ke sana. Tetapi kalau ada hamba yang dalam keadaan apa pun dia panggil daripada tempat-tempat demikian, Allah kata aku menjawab panggilan siapa-siapa pun yang memanggil ketika dia memanggil, bila-bila masa. Kemudian Allah sebut falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka pun cuba berusaha untuk menyahut panggilan aku, iaitu mematuhi perintah-perintah Allah SWT. Dan hendaklah mereka beriman kepada aku, moga-moga mereka mendapat petunjuk, berada di jalan yang lurus. Itu yang pertama. Kalau kita rasa Allah jauh, kita tak layak, Tuhan tak dengar doa kita, surah Al-Baqarah ini ayat 186 menjawab persoalan itu. Allah sentiasa dekat, Allah sentiasa menjawab panggilan kita, dan tak timbul isu layak tak layak. Tak perlu pergi ambil wele doa, tak perlu bayar ustaz atau ustazah atau mana-mana orang yang buat bisnes tolong doakan untuk kita. Tak perlu. Allah bagi akses kepada semua hamba-hambanya untuk bercakap direct kepada Allah SWT, dan akses itu dibuka 24 jam 7 hari seminggu setiap waktu. Yang kedua, yang ini lebih bahaya. Kalau kita rasa jauh, kita rasa tak layak, kita boleh usaha dan kita boleh rawat dengan wahyu dan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Tetapi ada orang yang dia tak berdoa kerana dia rasa dia tak perlukan Tuhan, dia tak perlukan Allah. Arrogance, kesombongan. Dia rasa apa yang dia capai dalam hidup ini semua hasil usaha dia. Dia bekerja keras, dia yang belajar pandai, dia yang dapat gaji besar, kerja hebat, pangkat tinggi, semuanya dia. Dia tak anggap itu datang daripada Tuhan, dan dia tak rasa pun dia perlu minta kepada Tuhan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini penyakit yang sangat bahaya. Kita pernah sebut dulu sewaktu kita membincangkan nama Allah yang berkaitan dengan Al-Kabir. Kan, jangan ada sebesar zarah dalam jantung hati kita daripada perasaan sombong. Itu akan menyebabkan kita tidak akan masuk syurga. Dan Allah sebenarnya menyebut tentang hal ini dalam surah Ghafir. Orang yang tak berdoa sebab sombong ni. Surah yang ke-40 ayat yang ke-60. Allah kata, waqala, dan Tuhanmu berfirman, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kamu berdoa kepada aku, confirm aku akan perkenankan. Nescaya aku akan perkenankan doa permohonan kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Adapun orang-orang yang sombong, takabbur daripada menghambakan diri kepada aku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina. Allahu Akbar. Berbeza dengan manusia. Kalau kita selalu minta dekat dia, dia tak suka kita. Asyik-asyik minta, asyik-asyik minta. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita banyak meminta, Allah sayang. Dan bila kita sombong dan kita rasa tak perlu minta dan kita tak nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjadi marah. Allah mengecam orang-orang yang bersifat sombong, yang rasa tak perlukan Tuhan ini, dengan neraka Jahannam dalam konteks dicampakkan dalam keadaan hina. Dan ada satu hadis Nabi SAW, saya kira cukup
memberikan kita rasa harapan setinggi gunung, setinggi langit. Apabila Nabi SAW sebut, ini hadis yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan lain-lain. Nabi kata, inna rabbakum hayyun karimun. Sesungguhnya Tuhan kamu ini sangat pemalu dan sangat pemurah. Kan? Yastahyi min abdihi. Allah rasa sangat malu dengan hambanya. Idza rafa'a ilaihi yadayhi ay yarudduhuma sifra. Kalau hamba itu memohon, angkat tangan, meminta sesuatu, lalu Allah tak bagi apa-apa, Allah membalasnya dengan sifar, kosong, tak ada apa-apa. Allah rasa malu jika Allah tak memberikan apa yang hambanya pohon dan minta kepadanya. Allahu Akbar. Bukankah ini satu hadis yang sebenarnya kalau kita lihat, apa lagi cara nak diberitahu kepada kita ni, hamba-hamba ni, Allah sentiasa dekat, Allah sentiasa menanti doa-doa kita, dan Allah janji dia akan mustajabkan doa-doa kita. Tinggal lagi kita je yang nak panggil dan minta bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan sudah semakin ke bahagian terakhir. Kita pun dah masuk ke malam yang ke-23 kalau siapa yang mendengar pada hari episod ini dikeluarkan. Dan kita hanya tinggal beberapa malam yang istimewa daripada Ramadan. Dan tentunya doa-doa, aspek doa, ayat-ayat tentang doa tidak hanya terhad kepada Ramadan. Ia terpakai sepanjang waktu. Tapi Ramadan, khususnya Ramadan, ia adalah bulan yang special untuk kita berdoa. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasakan kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita boleh tutup episod ini dengan satu ungkapan yang disebutkan oleh seorang pendakwah yang bernama Suhaib Webb, Imam Suhaib Webb, disebut, dan perkataan ini cukup berbekas. Dia kata, next time if you feel far from Allah, kalau kamu rasa jauh daripada Allah, ask yourself, tanya pada diri kita, who moved? Siapa yang sebenarnya menjauhkan diri? Bila kita rasa jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanya soalan, siapakah yang sebenarnya moved? Allah ataupun kita? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.